سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila lulus saya ucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz Mukhtar bin Sri selaku EJK Dewan Ulama PAS Malaysia yang juga pengurusi As-Sabiqun Dewan Ulama PAS Malaysia. Terusnya Ustaz Yusuf bin Ahmad selaku Setiausaha Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, dan tidak ketinggalan rombongan yang bersama dengan dua ustaz kita tadi, dan seterusnya kepada semua di tangkuasa karya, di tangkuasa masjid. Tak ketinggalan kepada muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dalam satu program yang mana bertepatan dengan bulan Isra wal Mi'raj, yang mana bulan Isra wal Mi'raj ini satu bulan yang sudah kita ketahui banyak keistimewaan yang ada, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maknanya pada malam ini kita bertuah dapat bersama dengan Ustaz Mukhtar yang datang daripada jauh, daripada Pahang, semata-mata untuk bersama dengan kita di daerah Bali ini, yang mana bermula daripada program tengah hari tadi, itu bersama As-Sabiqun di pondok kami, dan seterusnya program di komplek PAS kawasan Bali pada petang tadi, dan seterusnya program kita pada malam ini. Alhamdulillah, dengan keizinan daripada Allah Ta'ala kita dapat teruskan program ini, yang mana Ustaz pun diberikan kesihatan yang baik untuk menyampaikan ucapan kita kepada kita sekalian. Dan tak panjang, dulu kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disilakan pada Al-Fadhil Ustaz Mukhtar untuk menyampaikan ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma
ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu wa lastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Dimuliakan Al-Fadhil mengurusi kita pada malam ini, merangkap Tuan Imam, seterusnya kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah yang memberikan kita peluang, memberikan kita ruang kesihatan, memberikan kita kekuatan untuk kita terus melakukan ketaatan kepada Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Kerana bagi kita seorang Muslim, tidak ada suatu perkara yang utama dalam hidup kita ini kecuali untuk membuktikan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah keberadaan kita sejenak pada malam ini dalam masjid ini menjadi saksi akan amalan soleh yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempena dengan kita berada pada bulan Rajab, bulan berlakunya Isra dan Mi'raj ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita cuba mempelajari beberapa perkara yang berkait dengan Isra dan Mi'raj. Walaupun kita telah mendengar cerita Isra Mi'raj ini sudah berulang kali, bermula daripada zaman kanak-kanak kita sampailah kita remaja, dewasa dan berusia, sudah berpuluh-puluh kali kita mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun untuk malam ini marilah kita mengulangi kembali ingatan kita terhadap Isra dan Mi'raj ini. Dan bukan sahaja Isra dan Mi'raj, kita kena selalu menghidupkan ingatan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba bulan Rabiul Awal, kita sambut Maulid Rasul, kita sambut Isra Mi'raj, kita sambut Hijratul Rasul, apa saja yang berkait dengan Rasul. Sebab Rasul itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada alam ini. Jadi bila ianya merupakan nikmat Allah, maka kita sebut nikmat itu. Biarlah orang nak kata sambut Maulid Rasul itu bid'ah, Isra Mi'raj pun bid'ah, biarlah orang nak kata. Tapi bagi kita menyambut atau mengadakan program yang melibatkan ingatan terhadap Rasul, itu kita terus menerus akan lakukan. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut, wa bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat yang Allah beri kepadamu daripada Tuhan kamu itu, fahaddits, kamu sebut-sebutlah nikmat Allah. Kalau nikmat sihat, kita diminta sebut. Nikmat harta, kita diminta sebut. Maka apakah nikmat yang besar, iaitu pengutusan Rasul, kelahiran Rasul, kita tidak sebut. Jadi kerana itu kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bulan beliau lahir, sambut kelahiran beliau. Bulan beliau Isra Mi'raj, bulan beliau hijrah, bulan beliau menerima wahyu Al-Quran, kita sambut. Kerana apa? Kerana
tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini kalau dia tidak ada, tidak sama dengan benda lain tidak ada. Benda lain tak ada, tak mengapa. Tokoh-tokoh dunia kalau tak lahir tak ada masalah. Tak lahir tokoh-tokoh hebat dunia, dunia tetap akan baik. Dunia bahkan kadang-kadang ada manusia dia tak lahir lagi bagus. Sebab dengan adanya dia dunia jadi kecoh. Tapi Nabi tidak. Nabi ni kalau dia tidak lahir, dia tidak diutus oleh Allah, dia tak dikirimkan kepada kita, maka bukan setakat kita manusia, bahkan dunia ini akan porak-poranda, akan binasa. Jadi kerana itu Nabi ini perlu kita sebut. Dan kebetulan bulan ni bulan Rejab, maka peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka kita sebut lagi kisah Nabi. Dia orang nak kata apa, tapi kita sebut kisah Nabi. Khususnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengandungi pelajaran yang cukup banyak. Ulama-ulama menulis tentang Isra' Mi'raj ini ratusan kitab. Ulama itu kupas begini, ulama ini kupas begitu, macam-macam kupasan. Maka Isra' dan Mi'raj ini ibarat air perigi yang tak pernah kering kalau kita nak timbul dia. Begitulah pelajaran yang ada dalam Isra' dan Mi'raj itu. Malam ini kita cuba ringkaskan apa yang kita boleh petik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perkara pertama kalau kita lihat dalam Isra' dan Mi'raj, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, antaranya ketika Nabi SAW berada di bawah lindungan Kaabah Baitullah, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam memberi salam kepada Nabi dan menceritakan kepada Nabi bahawa baginda dijemput oleh Allah untuk Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku lebih kurang 13 bulan sebelum hijrah. Berlaku pada tahun kedukecitaan. Amul Huzn, itu tahun kedukecitaan. Kerana pada tahun itu Nabi kehilangan dua orang yang penting dalam hidup baginda. Pertama, kehilangan Khadijah radhiyallahu anha yang wafat pada tahun itu. Yang kedua, kehilangan Abu Talib, bapa saudara baginda, pada tahun yang sama. Jadi Nabi duka cita sebab dua orang manusia ini sebagai orang yang begitu sekali kuat sokongan kepada Nabi. Ketika Nabi tak ada sokongan, ketika tak ada siapa nak bantu Nabi selain pada beberapa orang sahabat, maka dua orang tokoh manusia ini melindungi Nabi daripada ancaman golongan Quraisy. Apa sahaja orang Quraisy nak buat kepada Nabi, Abu Talib pertahankan Nabi. Apa sahaja yang orang Quraisy nak lakukan, mereka malu kepada Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang perempuan mulia yang mereka banyak berhutang dan bergantung kepada Khadijah. Tiba-tiba dua orang manusia ini mati pada tahun itu, wafat. Selama ini mereka yang duk jaga Nabi, mereka yang duk pelihara Nabi, mereka yang duk sokong Nabi, dan mereka yang melindungi Nabi, tiba-tiba wafat. Sehingga orang kafir Quraisy kata apa? Dia kata dulu kita nak ambil tindakan terhadap Muhammad, malu ke Khadijah. Dulu kita nak lakukan ancaman apa saja kepada Muhammad, kita malu kepada malu kepada Abu Talib. Abu Talib selalu mempertahankan Muhammad. Jadi sekarang dua-dua orang manusia ini sudah tidak ada. Lalu kita nak lakukan apa saja pun boleh buat. Rancanglah apa yang kita boleh lakukan kepada Muhammad.
Ketika itulah Allah Ta'ala jemput Nabi Isra dan Mi'raj. Maknanya Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu kepada kafir Quraisy, nak beritahu kepada kita semua, jangan kamu ingat Muhammad ni seorang diri. Bila Khadijah mati, wafat, bila Abu Talib mati, maka Muhammad ni tak ada orang nak jaga dia, tak ada orang nak melindungi dia. Sekarang aku nak beritahu, Muhammad ni di bawah jagaan aku. Dalilnya mana? Aku jemput Muhammad Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini bukan perjalanan biasa, tapi bertujuan linuriyahu min ayatina, untuk kami pertontonkan kepada Muhammad akan ayah-ayah kami, tanda-tanda kebesaran kami, kehebatan kami, sekaligus supaya Nabi ini penuh yakin kepada Allah. Nak bawa risalah Islam ini satu risalah yang besar, risalah yang begitu sekali besar, yang begitu sekali banyak musuh dan ancaman dia. Maka dipertontonkan kepada Nabi bagaimana perlindungan Allah. Allah yang mengutuskan Nabi ini tunjuk pada Nabi, ya Muhammad, ini bagaimana orang beriman, bagaimana balasan dia, orang kafir bagaimana balasan dia, orang yang taat kepada Allah, kepada kamu bagaimana keistimewaan. Semua ditunjuk oleh Allah. Supaya apa? Supaya menumbuhkan lagi, meneguhkan lagi keyakinan Nabi dalam perjuangan. Lalu kata kisah yang diriwayatkan oleh Ummul Hani binti Abi Talib, mengatakan Nabi telah didatangi oleh Jibril. Jibril datang jemput Nabi. Dan sebelum daripada Jibril bawa Nabi ini lalu satu perjalanan yang jauh, Jibril telah membedah dada Nabi. Peristiwa bedah dada ini berlaku 2 kali. Setengah ulama sirah at-tarikhi, golongan ulama tarikh mengatakan 3 kali. Tapi sebahagian besar ulama jumhur mengatakan 2 kali. Iaitu kali pertama ketika Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'dim, sekali Jibril telah datang datang kepada Nabi dan bedah dada Nabi. Dan kali kedua ialah ketika Isra dan Mi'raj. Baik, daripada peristiwa bedah dada ni apa sebenarnya yang hikmah yang Allah Ta'ala nak beritahu? Allah nak beritahu kepada kita, kalau kita nak selamat, sebagaimana Nabi berjaya berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, sehingga Nabi berjaya melalui halangan dunia, halangan syaitan, halangan Yahudi, halangan Nasrani. Nabi lalu berjaya sampai Baitul Maqdis dan berjaya naik ke langit Isra, naik Mi'raj. Semua ini bermula kerana apa? Kerana Nabi telah dibedah dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 perkara. Nabi selamat sampai, berjaya sampai ke hadirat Allah kerana 2 perkara, kata ulama. Perkara yang pertama, kerana Nabi dipimpin oleh Jibril dengan izin Allah. Yang kedua, Nabi diisikan dengan ilmu dan dibersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah. Sebab itu Nabi boleh sampai. Jadi memberi isyarat kepada kita, umat Islam ini kalau nak berjaya, kalau mereka nak berjaya dunia dan akhirat, kita kena mula dengan bedah dada kita. Membedah dada-dada ummah, mengisinya dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan ketakwaan, dengan iman, dan dipimpin pula mereka oleh pemimpin-pemimpin, guru-guru yang baik, kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak, kita tidak selamat. Hidup kita ni kalau tak ada tok guru, tak selamat. Hidup kita ni kalau tidak ada ilmu, ma'rifah, mengenali agama Allah, kita tidak akan selamat. Ini isyarat yang Allah nak cerita. Sebab itu bila sampai di hadirat Allah, apa yang menjadi nilaian Allah? Nilaian Allah ialah hati. Bermula dengan perjalanan membedah hati, berakhir juga dengan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
hari yang tidak memberi manfaat lagi, harta benda yang banyak dan anak-anak yang ramai, pengaruh yang kuat, melainkan orang yang menghadap Allah membawa sekeping hati yang salim, yang sejahtera. Ais salimah min asyirki wal mazmumah. Makna selamat, bersih daripada segala syirik dan mazmumah. Jadi di sinilah tuan-tuan, kita kena fikirkan bagaimana kita kena membedah dada-dada kita, membedah dada generasi umat ini. Pertama sekali, kena isikan dengan ilmu. Mesti ada guru dan mesti ada ilmu. Di sinilah kita kena sentiasa berada dalam majlis ilmu. Biar hidup kita ni dengan ilmu, sama ada mendampingi guru-guru dengan ilmunya dan mengambil ilmu daripada guru-guru itu. Sebab dunia ni tak ada perkara yang lebih mulia daripada ilmu. Alhamdulillah kita sini duduk kawasan pondok. Pondok Kedah ni banyak pondok. Begitu Kelantan, begitu juga di negeri-negeri kita sebelah utara ni banyak pondok, banyak pusat pendidikan. Kerana perkara ilmu ni merupakan perkara yang paling mulia. Harta pun mulia jika kita gunakan di jalan Allah, tapi nak banding dengan ilmu tak boleh. Kerana itu kata Ibnu Al-Aswad, laisa syai'un a'azzu minal ilm. Al-muluku hukamu 'ala an-nas wal ulama hukamu 'ala al-muluk. Tak ada satu benda yang lebih mulia daripada ilmu. Dalilnya mana? Dalilnya raja-raja dan pemerintah menghukum rakyat, tetapi ulama dengan ilmunya menghukum raja-raja. Mana lebih hebat? Raja pemerintah menghukum rakyat, ulama menghukum raja-raja dan pemerintah. Betul dan salah dihukum oleh ulama. Maknanya tidak ada satu kemuliaan yang lebih mulia daripada ilmu. Jadi kalau Nabi nak berjaya sampai ke Baitul Maqdis dan seterusnya ke Sidratul Muntaha dengan ilmu, maka kita pun kalau nak berjaya dengan ilmu, hendaklah dihidupkan majlis-majlis ilmu. Datang kita sekarang majlis ilmu, nak pula kita ni zaman apa dah kita ni? Kita ni berada di zaman yang sudah sangat akhir, tuan-tuan. Kalau kita buka dalam hadis-hadis Nabi, dalam buku kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, Alamatul Qiyamah, Asratus Sa'ah, disebut kita ni sudah pun berada di penghujung alam, di penghujung dunia. Setelah berlakunya tanda-tanda kiamat yang kecil, maka datanglah muncul tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar hampirnya kiamat bermula antaranya apa? Iaitu wabak yang tidak berkesudahan. Dunia akan diserang oleh pandemik, wabak yang tidak berkesudahan. Tak putus-putus, datang wabak baru dan habis wabak, tak habis lagi wabak lama, datang penyakit baru. Virus lama tak selesai lagi, datang virus baru bertindih-tindih, sehingga seluruh dunia menghadapi musibah dan kepayahan. Ini disebut dalam hadis Nabi, antaranya dalam bab berkenaan dengan Asratus Sa'ah di dalam Sahih At-Tirmizi oleh Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi. Di antaranya apa? Iaitu wabak yang berterusan. Dengan wabak ini, sebahagian daripada ekonomi dunia runtuh. Dengan wabak ini belum selesai lagi wabak, turun naik, maka dunia akan didatangi pula dengan banjir yang besar di seluruh dunia. Banjir besar. Banjir besar yang datang di akhir zaman itu, banjir yang tidak lagi surut. Selama ini banjir surut kerana banjir itu sungai, air sungai. Air sungai ini dia naik-naik, lepas tu dia turun ke laut, surutlah. Tapi sekarang banjirnya banjir laut. Berlaku pencairan di kutub utara, di Arktik, di Antartika. Satu-satu ketulan ais itu hampir sama besar dengan benua Amerika. Sekali pecah yang itu, maka dunia akan dilimpahi oleh air laut
yang menenggelamkan hampir 1/4 daripada seluruh muka bumi yang ada ini. Yang ada sekarang pun laut dah 3/4. Sekarang daratan 3/4 daratan akan tenggelam pula dan tidak akan surut. Ketika itu tumbuh-tumbuhan semua binasa, ladang-ladang binasa, sumber ekonomi semakin sempit. Sekarang sempit kerana pandemik. Lepas tu sambung pula ekonomi runtuh kerana banjir. Banjir besar yang betul besar. Belum selesai banjir besar, daratan yang belum tenggelam itu pula akan mengalami kemarau yang panjang. Bertahun-tahun kemarau yang panjang. Habis pula tanam tanaman pertanian di atas daratan yang tak tenggelam tadi, banjir pula. Maka di hujung kemarau itu, dunia akan dilanda kebuluran yang besar-besaran. Sehingga waktu itu tuan-tuan, ayah dan ibu hanya mampu melihat anaknya mati kebuluran depan dia. Seorang-seorang anak mati, cucu mati depan datuk dia, isteri mati depan suami. Tak ada apa nak makan lah. Ketika itulah Allah Ta'ala utuskan Dajjal untuk datang menyesatkan manusia. Dajjal pun datang membawa tawaran hebat. Bila Dajjal masuk saja ke sebuah negeri, maka rumput akan tumbuh menghijau. Pohon-pohon yang sudah kering akan berdaun. Dah berdaun, lepas tu berbunga, berbuah, berputik, berbuah. Segera masak dengan ranum dan lazatnya. Maka siapa yang bersedia mengikuti Dajjal di saat kebuluran begitu hebat, maka dia boleh mendapat makanan, kenyang dan minuman. Agak-agak pada waktu itu tuan-tuan, kalau kita masih hidup, kita ikut ke tak ikut Dajjal. Pada ketika itu, dalam saat kelaparan yang amat sangat, dalam saat dunia yang penuh dengan kepayahan, Dajjal datang menawarkan keistimewaan, kelazatan. Agak-agak kita ikut ke tidak. Ini perlu kita perhatikan. Ilmu dan keimanan itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Sebab itu kita kena bersiap dengan ilmu itu. Bersiap dengan ilmu itu akan datang ma'rifah. Kita mengenali Allah. Apabila kita mengenali Allah, maka akan kukuhlah keimanan kita kepada Allah. Iman tak akan kukuh tanpa ma'rifah. Iman tumbuh bertunas dengan hidayah. Iman subur dengan ilmu. Tapi kemudian iman akan menjadi sebuah pokok yang kukuh dengan makrifah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita perlu untuk mencari ilmu, hidupkan budaya ilmu. Zaman kita ni penuh dengan kepayahan, berbagai-bagai ancaman berlaku. Kita penuhkan dengan ilmu, belajar. Paut masyarakat datang ke masjid, datang ke surau, mari kita belajar, ramai-ramai kita mengaji. Dulu kita dah terlepas dah zaman dulu. Kerana pertama mungkin kita tak ada peluang. Yang kedua mungkin kerana mak ayah kita susah, kita tak boleh nak belajar. Sekarang kita masih hidup, maka kita perlu untuk qada balik segala peluang yang kita dah lepas dulu. Dulu dah terlepas, tak ada arah dah. Ya Allah, Engkau dah takdirkan kami begitu. Tapi sekarang kami masih hidup, kami nak ilmu. Maka hidupkan majlis ilmu. Alim ulama kita jangan ada yang duduk saja-saja mengajar. Walaupun boleh sebanyak mana, kita boleh sepakat baca Muniyatul Musalli, baca Muniyatul Musalli. Jangan nak tunggu boleh baca Mahali baru nak mengajar. Semua alim ulama kena mainkan peranan. Ustaz-ustaz ke, sama ada banyak ilmu tak banyak ilmu, mengaji pondok lama ke sekejap, selagi ada ilmu, tolong hidupkan budaya ilmu. Ini peluang kita nak selamatkan umat. Sebab ulama besar-besar mati lama, mati kurang, mati tak ada pengganti. Mati seorang tak ada pengganti. Kalaupun naik pengganti, yang lebih lemah daripadanya. Lalu sebab inilah peluang kita. Hidupkan majlis ilmu, bangunkan pusat-pusat pendidikan, bantu pusat-pusat pendidikan. Ada kat surau pergi mengaji, ada kat masjid belajar. Nak bawa kitab, tak bawa kitab, kita punya pasal. Tapi mesti hadir. Kita tak ada peluang dah tuan-tuan.
Nak berhibur sampai bila? Nak berhibur zaman dulu kita dah sibuk dengan berhibur dah zaman dulu. Tengok macam mana hiburan dengan dunia ini telah menyesatkan ramai orang. Dulu kita hiburan, datuk-datuk moyang kita tu dah lalai dah dengan ilmu. Takkan kita nak ulangi perkara yang sama. Dulu sibuk dengan apa tu? Zaman dulu-dulu lah orang main wayang kulit. 3 malam tak balik tengok wayang kulit. Syaitan ni dia pandai tuan-tuan. Dia lekakan kita dengan perkara yang melalai dan menghiburkan kita. Dulu tak balik. Lama tu orang dah jemu dah dengan wayang kulit. Masuk pula radio masa tu. Ada radio. Sebuah kampung ada seorang dia radio kat kampung masa tu. Mana ada banyak radio. Sebuah kampung, ketua kampung dia ada radio. Dan masa tu lalai dah kita dengan radio. Dia ada satu rancangan pada masa itu. Bangsawan di udara. Saya ingat bangsawan di udara. Cerita Mahligai 7 Pintu. Pelakon dia Jah Lelawati. Baca berita Karim Muhammad. Mengajar Quran. Allahyarham Ustaz Hasan Sa'ari tu. Dulu kita dah sibuk dah dengan radio. Leka dengan radio. Lama tu orang dah jemu dah radio. Dia masuk pula wayang pacak. Masa tu wayang masuk kampung. Hitam putih je wayang. Suara pun tak ada. Charlie Chaplin. Itu pun dah sibuk dah. Lalai kita. Surau dah kurang dah. Lama tu masuk pula wayang besar ni. Orang kampung nak pergi ke panggung jauh. Dia buat masuk ke kampung pula. Dia kepung dengan bunyi baja. Buat jahit bunyi baja. Buat panggung kat kampung. Masuk pula wayang kat kampung. Hari Jumaat dia adakan secular flyer tu. Sampai peringkat masa tu khatib sendiri buat pengisytiharan sebelum pada baca khutbah. Assalamualaikum tuan-tuan semua, jangan lupa pada malam ini tayangan wayang gambar Hindustan dianjurkan oleh belia Mbak Bi dan belia Wanis kampung kita. Datang beramai-ramai. Filem Hindustan Bobby dilakonkan oleh Regis Khana dan Raven Babi. Ramai datang malam tu. Masjid tinggal 3 orang. Tok Imam tak datang malam tu. Pergi tengok kat padang sekolah, rupa Tok Imam tukang siap tiket ni. Dia tukang jaga pintu-pintu bangun. Kita sudah lalai banyak zaman dulu. Habis cerita panggung wayang, masuk pula TV kat kampung. Kampung pun macam tu juga lah masa tu. Yang ada TV ni kedai kopi dengan ketua kampung ada TV hitam putih. Ramai pakat pergi tengok. Pergi rumah tu pampang tengok. Cerita comeback. Lepas maghrib pula tu. Ramai pula tengok masa tu. Which Moro pelakon dia. Mana kita dah lalai lama dah. Lepas tu masuk pula zaman kita sekarang TV pula. TV plasma, lepas plasma SD. Tengok sekarang. Sampai TV sekarang pula besar-besar 90 inci TV. Nampak masuk dalam rumah tu paksa kopak dinding sepatu. Kerana nampak masuk TV. Kita sudah terlalu banyak leka tuan-tuan. Dengan dunia, dengan hiburan, dengan macam-macam. Maka sekarang peluang untuk kita kembali kepada Allah. Tambahkan ilmu. Datang ke masjid. Letih macam mana pun datang. Walaupun kita tahu kadang-kadang masyarakat kampung ni, dia buat kebun, dia buat ladang, balik, letih pun datang tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan rasa datang ni nak tidur, tak apa, tidur dalam masjid. Sebab tidur dalam masjid ketika majlis ilmu berlangsung lebih baik daripada tidur kat rumah. Ada orang kata kalau pergi masjid nak tidur, nak menjadi ilmu nak tidur, baik tak payah pergi. Siapa cakap? Siapa cakap lebih baik tak pergi daripada pergi? Sebenarnya lebih baik pergi. Nak tidurlah dalam masjid, tak ada masalah. Contoh malam ni tuan-tuan rasa mengantuk, tidurlah. Cari posisi baik sikit tepi dinding kat tiang belakang-belakang sikit. Jangan ada berguling tengah orang ni.
Tapi maknanya datang majlis ilmu. Kerana apa? Kerana kata alim ulama, siapa yang datang ke majlis ilmu, walaupun dia tak dengar, walaupun dia tak faham, dia tak dengar, dia dengar cuma Assalamualaikum dengan Wallahu a'lam. Dua je dia dengar. Tengah-tengah tu dia tidur. Kata alim ulama, dia mendapat 7 kelebihan. Datang tak dengar, tidur 7 kelebihan. Ya. Kalau dengar lagi banyak kelebihan. Datang tak dengar, ataupun tak faham. Malam tu mungkin ganti penceramah lain. Tak bercakap Melayu, nak kata bercakap Inggeris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Thailand, bukan. Kalau Thailand kita boleh faham sikit. Ini tak faham, bahasa Mongolia contohnya. Tapi kita tetap dapat pahala. Kenapa? Berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Ketika kita masuk tadi, kita masuk masjid ni, ketika kita masuk tu ada dah tukang sambut tetamu, menyambut tetamu Allah. Masjid ni ke rumah Allah. Siapa yang datang ke rumah Allah, dia disambut oleh tetamu Allah, penyambut tetamu, iaitu malaikat-malaikat khas yang Allah lantik menyambut tetamu-tetamunya. Malaikat ikut itu. Sebab tu ulama menyatakan apa? Kalau kita masuk masjid, kita tak baca doa masuk masjid, kita tak salat tahiyatul masjid, kita tak salat sunat, kita duduk je. Masuk masjid duduk je, bersandar kat tiang duduk. Kata ulama, ketika dia duduk dalam masjid itu, Allah Ta'ala ampunkan dia dan gugurkan dosa dia. Ulama bahas dalam kitab. Dia kata, kenapa kita tak istighfar, tak kata apa, tak zikir, tiba-tiba Allah ampun? Maka sebenarnya yang bila kita duduk, kita masuk, malaikat itu, malaikat itu tunggu nak tengok, ya? Salat sunat datang masjid ke tidak, zikir tak zikir, duduk saja-saja. Malaikat tengok, malaikat kata boleh tahan pemalas ini, ya? Kemudian malaikat apa? Malaikat tolong istighfarkan untuk kita. Malaikat yang duduk kat kita ni tak duduk saja-saja. Dia akan duduk apa? Ya Allah, ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia, sampai kita keluar daripada masjid. Ini untungnya tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu. Kita tak kata apa, tak zikir, kita dengar, tak faham, kita duduk saja-saja duduk. Kerana cinta kepada majlis ilmu, itu sudah pun memberikan kita keampunan Allah, dinaikkan darjatnya dan kemudian digugurkan segala dosa dia. Apatah lagi kita faham dan duduk dalam masjid. Jadi insya-Allah cari ilmu kita, kejar kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan. Kerana itulah selamatkanlah diri kita daripada dajjal dan syaitan dengan berada dalam masjid-masjid. Jadi masjid ni tempat yang paling tenang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa zakarahum fi man 'inda. Nabi kata pada satu hadis yang sahih, Nabi kata tak berhimpun satu kaum dalam masjid. Betullah Isra' Mi'raj Nabi bermula minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala nak ajar apa? Dalam dunia kita ni jangan berpisah dengan masjid. Dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Lepas masjid itu ke masjid ini, lepas masjid ini ke masjid itu. Dalam hidup kita ni jangan lekang daripada masjid. Jadi kita duduk dalam masjid. Nabi kata tidak berhimpun satu kaum dalam masjid daripada rumah-rumah Allah, iaitu masjid, dan membaca yatluna kitab, membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu, dan kemudian dia bertadarrus, belajar tentang kitab Allah. Bila satu orang duduk dalam masjid, Nabi kata apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Betul kita duduk dalam masjid kan tenang. Tenang. Masjid ni tempat yang tenang. Kita duduk kat pejabat, serabut. Sama ada kita bos serabut dengan kaki tangan. Kalau kita ni staff serabut dengan bos, kan kita serabut. Bila serabut buat apa? Bila serabut kali
balik rumah. Isteri akan menenangkan kita. Tapi kalau kat rumah juga tak tenang, isteri duduk beletih sebagainya, datang masjid, tempat yang tenang. Kecuali isteri datang ke masjid pula, dia beletih kat masjid pula, itu tak ada apa lain tu. Jadi maknanya duduk dalam masjid, tempat yang tenang. Selamatkan diri daripada syaitan dan dajjal dengan berada dalam masjid. Kita duduk dalam masjid, belajar ilmu, kemudian kita dapat mengenali antara hak dan batil, kita dapat kenal antara redha dan murka, kita kenal antara syurga dan neraka. Ini yang menyelamatkan kita di akhir zaman. Zaman kita ni penuh dengan cabaran, banyak ujian zaman kita. Orang jauh dengan alim ulama. Zaman kita nusah. Zaman kita ni zaman orang bukan setakat tak ikut ulama, orang maki ulama. Zaman kita ni berani, biasa je maki ulama, dianggap sebagai satu, apa ni dipanggil, sebagai satu kemudinan dalam berfikir. Seorang yang berfikiran bebas, dia tak terikat dengan apa-apa. Kalau ulama salah, dia berani maki. Ini zaman kita sekarang. Zaman ulama, zaman manusia sudah tidak lagi segan silu dengan alim ulama. Lepas tu dia berani maki, berani. Jadi tempat yang kita tenang di mana? Di masjid. Mari kita hidupkan masjid. Hidupkan masjid dengan program. Ya, ada program ilmu, program kelas, sebagainya. Buat kursus itu, kursus ini. Biar penuh masjid, kuliah di masjid. Susun dia kuliah tu penuh. Dia masjid pula menjadi pusat pendidikan. Ada kurikulum dia. Tidaklah setiap tujuh malam tu kelas fiqh aja tak. Mana kita susun. Ada fiqh, ada hadis, ada tajwid, ada Quran, ada tafsir, sebagainya. Supaya masjid menjadi tempat umat menimba ilmu. Kerana umat ini hanya selamat dengan ilmu dan iman. Ini saja yang akan selamat. Yang lain tak menyelamatkan kita dah. Itu terpengaruh dengan terpengaruh dengan medsos, media sosial kita yang ada sekarang. Cuba tengok dalam Facebook, ramai jadi mufti dalam Facebook. Nak tengok mufti ramai dalam Facebook. Orang tu beri pandangan, ni beri pandangan. Ada satu orang begitu, dia Dr. Luqman, Menteri Mufti Wilayah Persekutuan, tahun lepas, tahun 2021, mengeluarkan statement haram balik kampung. Masa tu COVID tengah kembang ini, tengah berkembang, tengah merebak. Lalu keluar fatwa, dia kata haram balik kampung. Keluar satu fatwa, keluar haram balik kampung. Ada satu orang, tokoh orang lah, mana pemimpin, tokoh yang tak terkenal, dia kata apa? Saya dah tengok dalam Quran dan hadis, tak ada pun kata balik kampung haram. Orang kata dah fatwa. Fatwa mana ada dalam Quran dan hadis? Hak tu pun dia tak faham dah. Kalau ada dalam Quran dan hadis, tak payah ijma', tak payah fatwa. Jadi maknanya tak ada kata dia. Tapi yang macam ni punya jahil agama, nak kritik alim ulama, komen alim ulama. Ulama tu tak betul, alim tak betul, macam-macam. Jadi ini zaman yang penuh cabaran kepada kita. Kita jangan terikut. Tuan-tuan yang semua kita ada Facebook, jangan like sebarang status, sebarang statement yang bercanggah dengan agama Allah. Kita like itu dah satu dosa. Jangan sebab nanti kita masuk neraka kerana like. Sampai di hadapan Allah, malaikat beri catatan amal, tengok catatan amal banyak buruk. Kamu kata ke orang, kamu mati ulama, kamu kata begitu, kata begini, dosa dia. Kita pun mengadu kepada mereka. Mereka, saya tak pernah buat benda ni. Mereka kata, memang kamu tak pernah kata, tapi kamu pernah like. Jangan masuk neraka sebab like. Jadi kena tengok betul-betul. Biar Facebook yang kita ada ni guna betul-betul untuk Allah dan Rasul. Untuk menambahkan pahala. Baru padan kita berFacebook ke apa ke. Tapi kalau nak buat tentu pasal tak payah tuan-tuan. Ini semua shortcut ke neraka Allah Ta'ala. Menyebabkan kita mudah sampai ke neraka Allah. Jadi kerana itu kita penuhkan dengan ilmu. Bila duduk dalam masjid, kata Nabi SAW, yang pertama, nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurahkan dengan rahmat Allah.
Siapa duduk dalam masjid, dia dapat rahmat Allah. Kita ni kalau kita boleh perasan, kata ulama, di antara disebut oleh seorang ulama, saya jumpa nama dia, tetapi dalam kitab Az-Zuhd oleh Imam Abdullah bin Mubarak ataupun Amirul Mukminin fil Hadis Abdullah bin Mubarak. Dia kata apa? Dia kata kalau kita boleh tengoklah rahmat itu turun kepada kita, maka dia sama lebih kurang air hujan yang lebat membasahi kita. Kita duduk tengah padang, tak ada lindung atap, hujan lebat. Maka ketika itulah kita basah dengan hujan, maka samalah begitu orang berada dalam masjid dicurahi oleh rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita duduk dalam masjid. Orang yang cinta kepada masjid kan, dia termasuk orang yang mendapat naungan bayangan arasy Allah Ta'ala di hari akhirat. Sab'atu yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adil wa syabun nasha'u fi ibadatillah wa rajulul qalbuhu mu'allakun bil masajid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi aw kama qala. Antaranya apa kata Nabi? Orang yang duduk di bawah bayangan arasy Allah, wa rajulul qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid, cinta kepada masjid. Apabila dia keluar daripada masjid, dia bercita-cita pula untuk kembali semula ke masjid. Jadi sebab itu kita duduklah dalam masjid, penuhkan majlis ilmu. Kita dapat tak dapat ingat ilmu, nak tangkap ilmu yang diajar itu soal lain, tapi duduk dulu. InsyaAllah dengan keberkatan Allah, mudah-mudahan kita akan dapat ilmu. Soal alim tak alim itu soal lain, tapi soalnya kita mencari ilmu. Dalam kisah Tok Kenali dulu, cerita Tok Kenali di Kelantan. Tok Kenali dulu ada seorang anak murid, nama dia Daud. Minta maaf kalau siapa nama Daud juga. Ini saya ambil cerita Tok Guru pada Tok Guru, itulah cerita. Jadi dia ada seorang anak murid nama dia Daud. Daud ni pemalas, mengaji malas Daud ni. Tapi dia lama duduk pondok. Daud suruh mengaji memang malas, sebab dia lama dah peringkat mengaji. Biasalah orang belajar, bila lama dia belajar, dia tak alim, dia jadi malas lah. Dia jadi malas sikit, tapi dia duduk. Jadi itulah Daud. Daud ni senior lah, jadi pelajar lama, tapi nak mengajar tak boleh, baca kitab pun tak pandai Daud. Tapi khidmat dengan Tok Guru dia rajin. Kerja Daud apa? Kerja Daud beri tengah hari pergi tengok lembu Tok Guru. Tok Guru ada lembu tengah padang, jadi berilah rumput ke air ke, lepas tu petang buat balik. Lepas asal kerja Daud, timba telaga, ambil air dalam telaga, dia buat saluran buluh tu masuk dalam kolam. Jadi isi dalam ni terus saja penuh air kolah, supaya pelajar lain boleh ambil wuduk bila nak solat maghrib nanti. Jadi Daud pasal kerja dia rajin, timba air penuh kolah. Kalau kaya api Tok Guru tak cukup, dia belah kaya api. Jadi Tok Guru ada kerja apa, panggil Daud lah. Tapi Daud ni terkenal akhirnya tak boleh mengajar. Jadi Daud kerja dia timba air. Bila timba air petang, orang lain masuk maghrib, orang lain datang ambil wuduk, solat, Daud baru mandi. Orang lain dah mengaji separuh masa dah, Daud baru solat maghrib. Dah nak masuk isyak dah, kelas nak habis dah, Daud baru sampai. Sampai dalam masjid, dalam surau, duduk belakang sekali dah. Di akhir datang, duduk belakang sekali, duduk sandar dinding, Daud pun tertidur. Dah lah datang lewat sekali, tertidur pula. Dah akhir sekali, dia letih kerja. Begitulah Daud bertahun-tahun. Tiba-tiba satu ketika, dia kurang berapa bulan sebelum Tok Guru nak meninggal, Tok Guru pun pesan. Tok Guru kata, sebab kelas lepas maghrib ni kelas Tok Guru. Guru-guru lain, pelajar-pelajar lain yang senior, yang tua, dia panggil guru kakak ni tak mengajar. Sebab semua belajar dengan Tok Guru lepas maghrib. Jadi Tok Guru pun kata apa? Tok Guru kata, kalau aku matilah, tempat aku ni kuliah maghrib ni ganti Daud lah. Gelap pelajar lain, macam mana ganti Daud?
Kalau sebut orang lain tahan sikit, ni ganti Daud. Daud ni terkenal tak boleh mengajar, malas, tapi kerja rajin. Jadi mereka ingat Tok Guru sekadar bergurau. Begitulah, duduk beberapa bulan meninggal Tok Guru. Bila meninggal Tok Guru ni, guru anak murid yang paling lama belajar, paling berkebolehan, dia ustaz dah. Bila dia tu guru juga dah, anak murid ni nak mengajar. Ganti tu, duduk seminggu, kelas cuti sekejap. Lepas tu guru meninggal, nak sambung kelas. Biasanya lepas maghrib, tafsir Jalalain. Biasa mana-mana pondok masa tu kan, tafsir Al-Jalalain. Anak murid yang tua ni duduk kat meja tu guru tu, buka kitab. Tak boleh nak mengajar. Tak boleh. Tak boleh nak baca pun tak boleh. Tak ingat hukum nak musarah apa tak lagi lah. Tak boleh nak mengajar. Cuba sekali dua tak boleh. Malam esok anak murid lain pula tak boleh. Malam lusa anak lain pula tak boleh. Akhir sekali ada satu orang tua kat kampung tu, dekat pondok ni. Dia kata bini, hari tu kan Tok Guru kata kalau dia meninggal ganti Daud. Dan sekarang ganti Daud lah. Kata dia kata mana boleh Daud. Daud kan kita tahu dia bukan belajar, dia tak mengajar. Tak pernah dengar lagi Daud mengajar. Dan dia kata gitu, kata orang tua tadi. Dia kata cuba dulu. Tok Guru suruh tu mesti ada satu ilham yang Allah beri kepada Tok Guru. Lalu mereka pun pakat beritahu Daud, malam esok engkau dah mengajar sebagaimana Tok Guru suruh itu. Bila dengar kata dia kena mengajar, lari Daud. Daud tak nak lari. Orang kepung Daud. Akhir sekali dapat tangkap. Tangkap Daud, heret di atas surau. Letak Daud dekat Tok Guru mengajar tu, meja Tok Guru. Tolong buka kitab untuk dia. Daud pun baca. Sama dengan Tok Guru baca. Ini ilmu Allah Ta'ala beri. Daud baca. Sampailah setengah riwayat mengatakan 3 bulan Daud mengajar sebelum Daud pula meninggal. Maknanya ilmu Allah beri kepada kita, anugerah Allah. Kita datang je belajar, insya-Allah Allah Ta'ala beri. Tapi janganlah semua niat nak jadi Daud. Seorang Daud itu sudahlah. Tapi maknanya kita belajar. Dengan ilmu itu akan memandu kita selamat daripada segala dugaan mara bahaya sampai. Nabi selamat daripada panggilan Yahudi. Sekarang ni seruan Yahudi cukup banyak tuan-tuan. Kita dengar di negara kita sendiri. Tuan-tuan pernah dengar Islam liberal. Islam liberal, Islam plural. Semua agama sama. Ada feminism, fahaman feminism. Itu yang sister in Islam, itu feminism. Menamatarafkan lelaki perempuan dengan lelaki. Macam-macam kita tengok sama kita sekarang. Bagaimana kita nak selamat ni? Nak selamat dengan ilmu, dengan bimbingan para ulama. Tengok hari ni kita tengok apa ni, melalui undang-undang, melalui kuasa undang-undang, dia boleh menafikan bagaimana 3 orang anak yang dah Muslim dikembalikan kepada ibu yang masih kafir. Dikembalikan hak penjagaan dapat kepada ibu dia. Ini semua merupakan cabaran besar kepada kita. Kita nak selamatkan akidah umat. Dulu kita tengok macam mana cerita Nazrah di Singapura kan, yang cuba dikafirkan oleh yang dikembalikan kepada keluarga dia. Seluruh rakyat Islam di Singapura, di tanah Melayu, tunjuk perasaan menyelamatkan akidah seorang anak perempuan. Tapi kita ini tengok cabaran kita cukup besar. Cabaran cukup besar. Apa yang nak menyelamatkan kita lagi? Panggilan Yahudi. Nabi selamat panggilan Yahudi. Sebab Nabi tanya Jibril, siapa tu Jibril? Jibril kata itu Yahudi. Maknanya Nabi dipimpin oleh guru. Nabi dipimpin, walaupun Jibril itu cuma utusan Allah, tapi Allah utus untuk membimbing Nabi. Nabi tanya sepatah-sepatah, itu siapa? Jibril kata dunia. Itu siapa? Itu Yahudi. Itu siapa? Nasara. Maka kita hari ini, kita kena ada guru yang memandu kita. Dia ada guru. Guru kita ialah termasuk pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini penting ni, kita ada pemimpin. Pemimpin itu yang pimpin kita, yang mengajak kita pada kebaikan. Baru kita akan selamat daripada panggilan dunia. Jadi itulah ilmu. Jadi Nabi bedah dada diisi dengan ilmu. Maka kita nak selamat, isi dengan ilmu.
duduk dalam masjid dalam menjadi ilmu. Wa khaffathumul malaikah. Orang duduk dalam masjid kata Nabi belajar ilmu agama, maka dia dikelilingi oleh malaikat. Keliling kita ni penuh dengan malaikat. Dan ramai dia lah pada kita malaikat ni. Malaikat ramai bersama dengan kita, sentiasa mendoakan kita. Dan kemudian wa zakarahum fi man indah. Allah Ta'ala akan sebut nama kita di sisi malaikat-malaikat di langit. Ini yang paling dikehendaki. Duduk dalam masjid, nama kita disebut oleh Allah. Kita ni kalau TV3 sebut nama kita pun suka bukan main lah kan. TV3 dia baru sebut. Siap dengan telefon sahabat esok, kamu tak tengok malam tadi gambar aku dalam TV3. Kawan kita kata tak tengok pula malam tadi. Cerita apa? Tak ada, bukan cerita apa. Cerita itulah segmen bersamamu. Yang kat sampah tak aku lah tu malam tadi. Maknanya TV3 tunjuk gambar kita, suka bukan main. Sekarang nama kita disebut oleh Allah. Dia kalangan para malaikat. Allah Ta'ala sebut nama. Bila seorang nama itu disebut oleh Allah, malaikat pun akan sebut. Bila Allah kasih pada satu orang hamba, Allah akan minta malaikat kasih. Bila malaikat kasih, malaikat akan minta orang-orang mukmin dan makhluk di dunia kasih kepada kita, kecuali kafir dan munafik. Jadi itu dia antara kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Maka bedahlah dada-dada kita semua. Kita bedah, masukkan ilmu, masukkan takwa, cinta kepada akhirat. Kita sekarang nak cinta akhirat payah tuan-tuan. Dia ada satu cara nak cinta akhirat. Sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni susah betul nak cinta akhirat. Macam mana? Nabi kata begini, hati kamu ni dia akan ikut apa yang disayang. Macam kita, hati kita ni dia akan ikut apa yang disayang. Sebab tu orang sanggup pergi buat kerja, dia sayang pun, sayang ke duit, hati sayang ke duit. Tengok pergi buat kerja, jauh pun, hujan, naik motor, bungkus kepala dengan plastik. Nak bagaimana? Kerja. Kerana apa? Cinta duit, cinta harta. Sanggup pergi pagi, balik petang, naik motor sakit tulang-tulang belakang. Sehingga ada orang kata, aku heran manusia ni. Dia bekerja bersungguh sampai dia sakit. Bila dia bekerja bersungguhnya cari harta sampai dia sakit. Bila dia sakit, dia guna harta beli ubat. Akhir sekali jadi apa? Tak ada apa sebenarnya kita. Bekerja bersungguh-sungguh kumpul harta sampai sakit. Lepas tu bila sakit, guna harta beli ubat. Tuan-tuan ingat cerita Musa Lamberi. Dulu zaman dulu dalam buku sekolah ada cerita Musa Lamberi ke Lamri, gitulah di Quran. Musa ni lapar, kuruh je Musa. Perut pun sampai nak bercantum lah dia punya tali kulit perut dia. Kurus je Musa ni. Dia lama tak makan, dia fikir. Satu hari dia duduk tepi jalan, dia nampak seorang petani balik bawa buah anggur. Buah anggur zaman dulu kan diisi dalam tong kayu. Tong kayu tu diisi buah anggur. Lepas tu ada lubang. Kecil je lubang tu, tak besar. Dia rasa besar botol ni je lubang tu. Untuk udara masuk, anggur tu tak basah. Jadi petani ni bawa anggur. Sampai kebetulan, sampai tempat Musa duduk tu, dia singgah situ. Dia tongkat basikal dia pun pergi buang air dalam hutan lah, dalam semua. Maka Musa kata, ni lah peluang aku nak makan. Dapat anggur ada ni. Dia pun kubuh lah. Lalu dia pun melalui lubang kecil tadi, dia masuk dalam lubang tu. Boleh lah sebab dia kubus. Dia pun masuk dalam lubang, dia makan anggur. Makan sampai dia gemuk. Sampai buncit perut dia. Bila buncit, nak keluar tak boleh pula. Tak boleh nak keluar. Petani nak datang lah. Dia takut kena bunuh ke petani. Dia bengok tadi. Bengok, kurus mula. Dia pun keluar. Bila keluar, dapat apa sebenarnya? Tak dapat apa-apa. Masuk kurus, lapar, keluar pun kurus, lapar. Betul juga. Kita tak nak kita macam tu. Kita ni apa? Buat kerja sampai sakit, kumpul harta. Bila sakit, habis harta, beli ubat. Jadi apa kita? Jadi sebetulnya kita kena bagaimana hati nak cinta akhirat. Sahabat tanya Nabi. Lalu Nabi berkata, hatinya ada benda dia kasih. Dia akan ikut benda dia kasih. Lalu kata Nabi tanya sahabat, kamu kasih apa?
Sahabat kata, kami kasih harta. Kalau begitu, kamu ambil harta kamu ni, kamu ambil harta, kamu campak ke akhirat. Hati kamu akan pergi ke akhirat. Dia samalah dengan ayam. Kita jamu kat mana, dia akan pergi kat situ. Maka kamu ambil harta kamu campak ke akhirat, hati kamu akan pergi ke akhirat. Maknanya bersedekah, infak, kita buat kebajikan. Ini di antara kelebihan-kelebihan besar yang Allah Ta'ala beri peluang, iaitu dengan kita melakukan kebajikan. Jadi buat kebajikan yang banyak. Datang masjid, tengok apa yang tak ada dalam masjid. Tengok, bukan buat sedekah ni tak payah besar tuan-tuan, tapi kita cinta untuk bersedekah. Dia tak payah besar. Pergi ke masjid, tengok apa ada yang perlu kat masjid. Oh, tengok selipar masuk tandas tak ada. Hari tu ada banyak AJK masjid beli 15 pasang. Takut orang curi, AJK masjid dia kerat selipar tu. Tapi orang bawa balik semacam kerat-kerat pun. Jadi hilang, tak ada dah. Lalu kita tolong beli 3 pasang, 4 pasang. Bukan perlu besar. Kita terima apa yang kita mampu beli. Hari tu ada satu orang daripada Kuala Lumpur. Dia duduk Kuala Lumpur tapi dia orang Kedah. Duduk Kuala Lumpur. Dia nak balik bercuti raya ke Kedah. Dia balik. Dia beli kat Kuala Lumpur tu timbul. Tahu timbul cedok air tu, cedok air kat Kuala Lumpur. Dia isi penuh dalam bonek kereta dia. Ada balik, dia lalu jalan lama. Dia tak lalu jalan Lebuh Raya, lalu jalan lama. Sampai sekerat dia berasa nak buang air, dia singgah situ. Dia buat turun 3 gayung tu, dia tinggal dalam kolam. Lepas tu dia pergi pula. Lepas tu dia nak solat zuhur, dia turun situ. Dia buat turun pula 3 biji lagi, 4 biji, isi dalam kolam. Selesai tu kan dia pergi. Ada orang nampak, orang teringat dia tertinggal cebok. Pakcik, ni cebok pakcik tertinggal. Tak, saya memang sengaja letak situ. Boleh buat pahala begitu, tuan-tuan. Bukan perlu panggil wartawan bertemu, buat replika cek sebesar kapal pelewuk 3x7. Baru orang kata ini derma untuk sekian. Tak payah. Cukup yang simple-simple je. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu boleh selamatkan diri kamu daripada neraka, selamatkanlah dengan kamu bersedekah walau sebelah taman pun. Maka Nabi nak ajar, lazimkan sedekah. Bangun tiap-tiap hari kita sedekah, lazimkan. Jadi maknanya kita buat kebajikan. Buat kebajikan tadi, tengok kat masjid apa tak ada. Tengok mentol lampu kat tanda tak ada, padam. Beli mentol, beri ke pihak masjid antara pasang satu mentol. Takkan 35,000 kok satu mentol. Berapa mentol 12 watt. Orang tak pasang mentol 35 watt dalam tanda. Sebab terang terlajak payah nak tengok pula kan. Jadi maknanya yang 12 watt je. Beli berapa je sangat. Kita simple je. Simple. Jadi patutlah kita buat apa yang kita boleh buat. Yang ada kemahiran, apa ada kemahiran. Yang boleh pasang PA system dalam masjid. Sebab ada juga masjid, setengah masjid itu PA system tu. Kutip derma, Jumaat 10,000 satu Jumaat. Banyak masjid 10,000 satu Jumaat ni. Antaranya ialah masjid masjid salat Jumaat Menara Maybank Kuala Lumpur, Menara Bank Islam. Mana lagi? Kemudian di KLCC. Itu semua tempat banyak tu. Sekali lantas 10,000, 8,000 seminggu. Ada setengah masjid itu bukan masjid yang saya sebut tadi. Ada setengah masjid kutipan 5,000 seminggu. 5,000 seminggu. PA system kita buat kuliah ni asyik ke padam ni. Tengah orang cakap mati, kita pun terketuk. Cobaan suara. Itu balik. Lepas tu duduk 10 minit. Cobaan. Jadilah sekali kuliah hari tu kuliah cobaan ni. Sampai selesai kuliah. Tanya berapa beli mic ni. Dia kata mahal kau Ustaz mic ni. RM15 satu. RM15. Kutipan derma 20,000 sebulan. Mic RM15 untuk agama. Sekarang untuk agama ni biar habis duit tak apa. Demi agama Allah. Dia mic tu sedap. Kita bercakap, kalau boleh macam tu malam ni, mic, okey, tak sakit. Kalau dia mic ujian setengah mic tu kadang-kadang ni, dia kita tersentuh bibir ni, dia ada arus elektrik. Tengah cakap, terkena bibir kat mic, kembang kepala ceramah. Dia punya elektrik dia tu. Dia ada elektrik. Jadi tanya siapa pasang PA system. Itulah itu kita panggil mekanik lori pasang. Nak upah mekanik pakar PA system takut habis duit.
Ni kita pelik. Benda agama kita buat remeh-remeh sambil-sambil lewa je. Mai tak itu. Lepas tu macam mana nak baca khutbah? Orang pernah baca khutbah, dia tahulah. Dia mesti mic ni clear. Dan satu sound box ni mesti ada ke dalam sikit satu. Dan dia ada beza pula. Orang pakar pasal mic PA system ni, dia tahu kabel berapa, watt mic berapa, amplifier nombor berapa. Kalau sekiranya masjid berkapet, macam mana pasang dia. Kalau masjid tak kapet, macam mana dengung dia, echo dia. Panggil pakar, biarlah upah sikit. Tapi tak, kita panggil pasang sendiri. Mereka lori pasang. Tolong pasang mic, kerana nak murah sikit. Itu yang kadang-kadang khatib, bila dia tak dengar suara dia angkat lagi suara. Tak dengar, dia angkat lagi. Akhir kali buasik khatib. Kenapa? Kerana kita sayang ke dia. Jadi sebab itulah belanja untuk agama Allah. Masjid, tengok apa kat masjid. Tengok kita buat poster kan, poster. Anak-anak kita pakar IT, tolonglah buat designer. Tolong buat poster biar cantik sikit. Tuan-tuan tengok apa ni poster Maharaja Lawak. Maharaja Lawak gambar naga kan betul kan. Kan hebat nampak kan tu. Buatlah itu poster kita. Poster pertandingan burung ketitik cantik. Ini poster ceramah. Poster stick. Poster tak nak apa ni cetak-cetak APP poster stick. Hari itu pula poster stick pula corner lebih. Kita lekang muka burung ceramah. Jadi macamlah kita agama ni kena bersungguh. Kena bersungguh berapi duit sebagainya. Untuk kita apa? Untuk kita angkat martabat agama. Jadi insya-Allah dengan ilmu kita bermula dengan kecintaan kepada agama, cinta pada ilmu, cinta kepada akhirat, insya-Allah menyelamatkan perjalanan kita. Perjalanan dunia dan juga akhirat. Di samping berguru. Tiap-tiap kita kena ada guru. Sekarang ni satu budaya orang dapat ilmu tak berguru. Dia pada buka Google dia. Jadi guru dia siapa? Guru dia ialah Syekh Al-Ghazali. Dia punya guru dia. Jadi sekarang jangan kita biar ada guru. Kita boleh bertanya. Nak pula dalam perkara-perkara rohani, tasawuf, kena ada guru yang mursyid, yang pandu kita, yang bimbing kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat selamat sampai di dunia dan juga di akhirat. Kali itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia belajar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka dia kaji Isra' Mi'raj. Akhir sekali beliau dapat bebaskan Baitul Maqdis daripada Zionis. Bila dikajikan apa? Dia kata Nabi tak sampai ke Baitul Maqdis kecuali hati Nabi dibedah. Kecuali jiwa Nabi dipenuhi dengan ilmu. Maka umat tentera-tentera Islam yang nak membebaskan Baitul Maqdis mesti tentera yang beriman, tentera yang bertakwa, tentera yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka sungguh apa teori yang praktikal yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Jadi itu menunjukkan pada kita Isra' Mi'raj bukan sahaja sebagai satu ilmu biasa, tapi Isra' Mi'raj adalah panduan untuk kita mengangkat kedudukan dan martabat umat ini. Jadi itulah di antara beberapa perkara yang saya rasa dapat saya sentuh pada malam ini, dan kita pun masih lagi dalam penjagaan mengawal SOP, mematuhi SOP. Biasa semua tu dia tak lama duduk kan, tak boleh lama, kita duduk jarak. Jadi insya-Allah kita pada malam ni kita petik sikit peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk menjadi panduan kita. Maka yang pertama tadi saya sebut, Allah Ta'ala utus Jibril menunjukkan Jibril pandu Nabi. Jadi kita ni juga kena ada guru memandu kita. Kemudian Allah Ta'ala suruh Jibril bedah dada Nabi. Maka kita perlu kepada pembedahan dada. Baikilah umat ini, berikan ilmu, ajak kepada majlis ilmu. Jangan jemu salat berjamaah, kena datang ramai-ramai. Itu macam di masjid di Temerloh Jaya, di Temerloh Pahang yang keluar dalam TV yang itu. Salat subuh sama dengan salat Jumaat. Salat subuh sama dengan salat Jumaat, penuh waktu subuh. Jadi kita kena camping gitulah. Camping, ajak orang kepada masjid, datang ke masjid, cintai majlis ilmu. Memang orang yang tak biasa tu dia tak seronok datang. Dia lebih seronok duduk kat rumah, tunggu TV, tengok drama, hantu maklimah datang balik semula. Jadi dia tak nak tengok, duduk dalam masjid, dia tak nak. Jadi kita pujuk orang-orang macam ni. Nak pula yang dah berusia. Kita yang berusia ni nak buat apa lagi tak? Yang kita berusia, Allah Ta'ala sengaja tuakan kita.
Allah sengaja sempat kita ni dituakan oleh Allah. Tujuan apa? Tujuan Allah Ta'ala nak bimbing kita. Allah nak bimbing kita. Sebab tua ni memang bila tua dengan automatik kita renggang dengan dunia. Bila kita tua, tujuan apa bila renggang dunia? Tujuan supaya kita tumbuh ke akhirat. Sebab tu orang duduk dalam panggung sebelum pada wayang bermula, kan dia tutup lampu. Mana dia panggung terang benderang? Tak ada. Dia tutup lampu. Tujuan apa? Tujuan supaya kita fokus kepada wayang tu. Begitu juga Allah. Allah Ta'ala putuskan hubungan kita dengan dunia supaya kita ada peluang tengok akhirat. Belum hari ni tak ada peluang nak tengok, nak memiliki akhirat pun tak ada peluang. Lalu Allah jadikan kita tua, kita pun kurang memikirkan akhirat. Apa lagi? Kurang memikirkan dunia. Apa lagi nikmat dunia kita? Nikmat nak berkawan apa? Kawan-kawan kita ramai dah mati. Ramai dah mati. Tinggal kita berdua lah dalam kampung tak sama tua. Nikmat makan pun tak lalu lah. Makan dah tak, mana ada orang tua makin banyak makan, makin tua makin banyak. Umur 50 2 pinggan, umur 55 3 pinggan, umur 60 7 pinggan. Tak ada. Kecuali dia behra tu raya, kita tak tahu lah tu. Jadi maknanya kita Allah jadikan tua ni sengaja nak suruh kita ingat kepada akhirat. Maka betullah kita syukur pada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk tua. Jadi makan dah tak lalu. Kalau pun lalu tak boleh nak makan dah. Dulu cucu kata dulu Tok kan suka bubur lambuk, Tok Wan kan suka bubur lambuk. Tok Wan kata sekarang Tok Wan tak boleh lah. Tak tahu dah, tak lari. Tengok bubur lambuk rasa macam otak kucing ni nampak. Jadi ada begitu. Itu bukan kebetulan, itu Allah yang plan supaya kita ni ingat akhirat. Jangan duduk sibuk dengan dunia, jangan duduk sibuk dengan makan lagi, duduk sibuk dengan pakai lagi, duduk sibuk dengan apa. Cukuplah seadanya sahaja dunia ini, bakinya kita berkhidmat untuk akhirat, untuk agama Allah, berjuang untuk syariat agama Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit celoteh kita lah pada malam ini berkenaan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan membangkitkan kesedaran dan keinsafan kita semua. Saya pun lama dah tak datang ke Bali. Dulu lepas peristiwa Memali, ketika itu kita adakan sambutan masuk lepas peristiwa Memali. Tahanan-tahanan ISK Memali pun baru dibebaskan. Pada masa itu saya dijemput datang masa itu, masih belajar lagi, ceramah sekali dengan Allah yarham Tuan Guru Ustaz Fadino, Allah yarham Tuan Guru yang Aziz di sekolah Islah tu lah. Sekolah Islah tu atas tu tingkat atas, sekolah kayu dulu. Masa itu kita buat ceramah pada malam tu. Ada itu di antara ada saya Muhammad kawan-kawan yang ada di sekitar daerah ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan Allah Ta'ala bimbing kita. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi di markas, bahawa tuan-tuan bila kita lalu satu-satu hari, bangun tak pagi hari itu 2 kali kita kena ingat Allah Ta'ala hidupkan kita balik pagi esok. Katalah kita hidup esok, Allah Ta'ala hidupkan kita lagi esok, kita kena ingat. Pertama, bukan nak suruh sambung dosa hari ini tak selesai. Bukan. Hidupnya kita hari ini bukan nak suruh sambung dosa semalam, tetapi nak suruh kita bertaubat dan menambahkan amal. Yang kedua, bila kita bangun pagi, kita kena anggap hari itulah hari terakhir kita dalam dunia ini. Maka kita sudah tentu akan berjaga-jaga sungguh daripada dosa, dan kita sudah tentu akan bertaubat, dan sudah tentu kita akan berebut-rebut melakukan amal kebajikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.